Like for me, I was sexually harassed while working on set of a very successful show. My producer came up to me at that time, this close to my face, and then basically pretended to fix my mic, but was touching my chest. And then I was told that, like this close to me, and then I had to smile as a successful host and just be like, okay. And he's like this close to my face, and then dia pegang-pegang, dia raba, and then he's like, you look so good today, Zarima. And you know, we could be so amazing together. And I was like, this person's married. And then, after that, dia kata, I tak boleh dapat season yang kedua, season yang ketiga kalau I tak pergi holiday dengan dia. So I said, it's okay, I can pay for my own holidays. You go. Oh, tadi kita mendengar pendedahan berani daripada Cik Puan Sarimah ni. Kita berada di tayangan drama bersiri Riot. Okey, Cik Puan tak ada dalam episod pertama. So mungkin suara. Tadi suara I dekat phone tu dengan Vicky. Yalah. Dia merupakan ibu kepada Vicky, iaitu pelakon Mia Sarah, Afin Syauqi. Ya, watak saya Lydia. Seorang ibu tunggal yang agak orang kata successful, ada duit, educated dan sangat teguh, dan dia seorang peguam. Dan tadi kita semasa sidang media tadi, saya pun macam wow, beraninya Cik Puan Sarimah orang kata mengimbau balik. Ya, sebab kita bercakap tentang isu yang berat. Betul. Isu yang tabu, yang kita sendiri segan nak saya pun sendiri segan nak bertanya kepada artis, pernah tak awak mengalami, awak kena sexual harassment dan sebagainya. Okey, tadi macam wow, macam mana boleh terdetik untuk bercerita secara detail pula tu, melibatkan seorang producer drama atau filem? Bolehlah nak berteka kan. Bila dah keluar benda tu, siapa dia? Bukan antara dua tu. Okay, dua-dua pun bukan. Tapi macam mana Cik Puan macam terdetik? Sebenarnya saya dah sampai satu tahap Budi, di mana saya sebagai seorang ibu, saya alhamdulillah kejaya dah nak masuk dekad yang ketiga. Jadi saya rasa tak ada benda yang saya nak menyimpan lagi Kalau apa yang saya bercakap ni boleh membantu orang lain sikit pun, why not? Dan kira masa yang tepat, takkanlah kita nak duk bercerita tak ada konteks. Tapi bila kita buat satu rancangan macam Riot ni yang mengetengahkan topik ini, jadi saya rasa ada tanggungjawab untuk tidak menjadi seorang penipu. Bila saya ditanya tentang topik ni, kenapa saya terima tawaran ni, saya kena berterus terang lah. Dan antara sebab utamanya adalah kerana message dia, subjek dia memang sangat sensitif. Kenapa subjek tu sensitif, Budi? Sebab orang tak bercerita tentang subjek ni. Kita malu, kita sebagai rakyat kita takut. Kita takut nak menjatuhkan orang lain ataupun menyalahkan orang. Tapi bukan nak menjatuhkan atau menyalahkan orang. Cuma kita nak bercerita supaya kita boleh pulih, mengambil iktibar, dan kita lebih mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di dalam dan masyarakat kita sebagai orang Malaysia ni. Kalau kita nak berjaya, takkanlah kita nak jaga fizikal je, duit, badan cantik, semua cantik, tapi dalam sini menyimpan lama-lama dia akan jadi satu barah dan kesihatan mental akan terjejas. Dan apa gunanya duit kalau kita tak boleh berfikir, kita tak boleh berfungsi. Dan saya pernah mengalami, bukan sekali, 2, 3, 4, saya boleh kira berulang-ulang kali saya pernah menghadapi topik ini. Topik ataupun peristiwa, tragedi? Peristiwa dalam topik ini, iaitu sexual harassment. Ini merupakan satu topik yang sangat, saya rasa saya terlalu memahami dan saya terlalu kenal dengan terlalu ramai orang yang pernah melalui, kawan terdekat saya, ahli keluarga saya dan sebagainya. Tadi kita dengar cerita tu, mungkin boleh ceritakan balik kepada semua penonton apa yang senario yang berlaku. Mungkin tadi versi sidang media. Secara versi terkejut. Kita pun terkejut dengar. Dia macam ni. Bila host tanya saya kenapa sebagai seorang artis yang senior di barisan itu, kenapa saya ambil watak ni, sebab saya lama tak berlakon kan.
saya sangat teruja nak ambil watak ni sebab satu kelainan untuk saya, serius, peguam dan sebagainya. Tapi saya terdetik nak bercerita sebab mungkin tak pernah cerita dulu Budi. Orang kata, Sarimah tu macam happy je selalu kan, macam life dia mesti perfect. Tapi orang mungkin lupa masa saya mula-mula dulu, saya memang tak ada duit. Saya mula dari bawah. Tak ada Instagram, tak ada apa-apa dulu kan. Jadi kita cuba sedaya upaya. Orang minta kita pergi makan, kita makan dengan dia. Orang ajak kita kerja, kita kerja. Kalau nak kerja sampai 3-4 pagi, kita buat. Kita buat apa yang kita kena buat untuk menghasilkan. Kita tak diva. Nanti orang kata kita diva kan. Jadi bila waktu tu ada seorang producer yang message saya, masa tu tak ada WhatsApp, dia message. Bukan message pun, dia macam apa ya dulu, dia macam ada kita kan dulu dia ada bunyi-bunyi bila dia keluar dekat phone kita. Dia, mana ada macam zaman sekarang senang je kan. Maksud saya, dia ambil effort untuk harass saya. Dan bila di set, dia datang dekat dengan saya, muka dia dekat dengan saya banyak kali. Lepas tu dia berpura-pura untuk membetulkan mic saya, tapi sebenarnya dia ambil kesempatan di kawasan itu untuk memegang badan saya, hak saya. Dan banyak kali berlaku. Dan dia kata kalau saya nak kerja lebih pun saya kena pergi bercuti dengan dia dan sebagainya. Dan saya menolak. Jadi banyak job saya tolak. Tapi Alhamdulillah Budi, saya tolak 10 datang. Saya tolak 10 datang. Dan saya berkongsi bukan untuk publicity ke apa. Saya tak perlu benda tu. Saya cuma berkongsi supaya orang tahu kita ni yang orang kata kacukan, berjaya dan sebagainya. Ni mesti tak pernah kena macam tu. Banyak kali kena. Dah pula memang orang yang cantik, orang yang kacak yang kena sebenarnya benda-benda macam tu terbuka kan. So ini cerita yang akan trigger pelakon-pelakon yang baru nak naik, yang cantik, mungkin akan mengalami benda yang sama. Agaknya. Mungkin Cik Puan nak perkatakan sesuatu kepada mereka, pesanan lah. Takkanlah kita tak nak ambil job. Kita fikir juga duit, antara duit dan muara duri macam mana pula. Dia macam ni, kita kena tahu batas hak kita. Badan budi, jangan saya pegang. Sekali orang dah melampaui batas, sudah pegang kita ada hak untuk keluarkan diri kita dari situasi itu. Kalau kena cari alasan. Dan kalau boleh ceritakan kepada mereka yang kita percaya dan jauhi dari keadaan itu. Memang senang saya cakap, tapi bila kita berada dalam situasi itu, secara praktikalnya kita tak boleh macam, saya tak nak buat job ni, takkan nak pergi polis ke apa. Susah. Itu ideal. Kalau boleh semua orang dah buat. Benda yang saya boleh katakan, nasihat saya adalah sebelum ambil job apa-apa, perhatikan dulu orang yang offer kita job tu. Jangan kita meminta sangat, macam kita mengharap sangat. Kita pun ada hak sebagai pelakon, sebagai artis untuk meminta kualiti juga. Bukan kita je yang memberi. Mereka pun seharusnya memberi respect, hormat pada kita juga. Hormat ni two way Budi. Kita macam dengan artis, wartawan, kita we need each other. Kita kena hormat each other. Sama dengan produksi. Walaupun mereka yang membayar, mereka ada kuasa, mereka harus menghormati kita. Jadi kalau ada situasi di mana rasa terperangkap, rasa macam kalau tak buat job ni habislah aku. Tak apa, kau takkan habis juga. Kau boleh berjaya juga. You just say no ataupun keluarkan diri from that situation. Jauh daripada situasi tu kan. Datang balik. Tak apa, rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Kalau teruskan ikut benda macam tu, you akan berjaya sekejap, lepas tu tersekat. Okey, kita dah tengok tadi drama siri pertama, episod pertama. Mungkin ada pandangan ataupun yang terbuku di hati, macam terpukau dengan dia punya sound yang orang kata wow, lagu dia pun macam apa tu, disturbing lah, macam disturb kita juga kan. Dia menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku, topik ni. Keseluruhan dia saya rasa bangga. Dan ada sedikit jalan cerita tu yang bagi saya, watak Lydia, saya tak sedar benda tu berlaku. So agak menarik untuk saya bila tengok balik. Sebab ada benda-benda yang dalam skrip tapi dia subtext. Jadi dengan mainan mata mereka baru saya faham, macam ni, sebab tu watak saya masuk. Saya rasa bangga, saya rasa Alhamdulillah. Saya tahu mereka berusaha dengan begitu kuat sekali untuk belajar main muzik dan sebagainya. Tapi saya rasa agak berani Nalisa untuk menyahut cabaran untuk buat watak macam tu. Dan Abang Rashidi, saya memang salute dia sebab siapa nak dapat job label sebagai nanti di label apa orang kata
Tapi tak, sebab dia seorang yang sangat baik kan. So agak trauma jugalah saya tengok dia macam tu kan. Tak sangka. Tapi itulah sebenarnya orang yang kita tak sangka. Pergi zoom close in kan. Tapi kita selalunya orang yang kita tak sangka, tu yang sebenarnya kadang-kadang. Pensyarah macam mana pula kan? Tak baik dengan mensyarah, tak boleh Betul lah. Yang berkuasa tu sebenarnya yang selalunya mencari mereka yang tak berkuasa. Jadi kita kena memperkasakan diri kita. Okey. Boleh promote sikit Riot ni bila nak keluar ni kan? Tengok, jangan lupa tengok. Tengoklah dekat Astro Okey, jangan lupa. Cik Puan kena tengok. Saya dah lama tak keluar. Kali ni saya keluar sebagai serius. Jack Yusof pun saya ada, tapi yang tu saya membawa diri saya. Yang ini saya membawa watak Lydia. Bermula bersiaran di Astro Premier. Wow, channel yang baru. Di mana semua Astro Originals akan ada bertempat di situ, dirumahkan di situ. Bermula September 22 hari bulan. Saksikan Riot. Jangan lupa guys, subscribe Astro. Rock. Alright. Thank you Cik Puan. See you again, insyaAllah. Kan?